A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq qila yusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Dengan izinnya kita dapat berjumpa lagi di pagi yang sangat mulia ini. Moga semua bertambah lagi semangat dan kita sentiasa berdoa agar Allah mempermudahkan majlis ilmu kita. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemput Ustaz Agung membaca doa. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita mula kelas kita ingatkan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, tekankan share. Tekankan share. Ini sedekah. Pagi-pagi ini kita sedekah kepada semua sanak saudara kita, kenalan kita, sedekah agar mereka dapat berkongsi majlis ilmu kita. Sama ada mereka akan ikut, tak ikut, itu kerja Allah Ta'ala. Tapi kita jalankan tanggungjawab kita, kewajipan kita. Baik, pada pagi ini kita ubah sikit. Kita bagi 5 minit kepada Ustaz Agung untuk menyampaikan sedikit pelajaran mengenai perbualan Arab. Perbualan Arab. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita cuba 5 minit ni kita gunakan untuk memahami cara bercakap atau perbualan dalam bahasa Arab. Macam mana berbual dalam bahasa Arab? Bertanya dan menjawab. Bertanya dan menjawab. Jadi kalau berbual tu kena ada bertanya, kena ada yang menjawab. Jadi kalau yang bertanya, apa saja perkataan untuk bertanya tu? Itu yang kita nak bincang sedikit saja, 5 minit. Jadi kita ambil sikit-sikit, esok pun mungkin kita ambil sikit, Contoh dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan bertanya apa, dalam bahasa Arab mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah pandai mengenai apa. Apa bahasa Arab dia? Ma. Ini apa? Ma atau madza. Ma atau madza. Contoh, kita nak tanya, apa nama kamu? Apa nama kamu apa, Syahir? Apa nama kamu? Mas Muka. Mas Muka. Apa nama kamu? Mas Muka. Ataupun nak tanya, Madza fi bay Madza fil madrasah? Apa yang ada dalam madrasah? Boleh juga. Madza fil masjid? Madza
Jadi boleh kita gunakan ma atau madha. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita nak tanya apa, boleh guna ma atau madha. Boleh juga tuan-tuan nak tanya lagi. Nak tanya apa negara kamu? Negara bahasa Arab dia apa? Baladuka atau ma daulatuka boleh juga. Daulatun negara. Ma jinsiyatuka. Jinsiyah ni lebih kepada ma jinsiyatuka. Apa jinsiyah? Ma jinsiyatuka bangsa. Bangsa. Jadi kalau saya tanya sama Hafiz, ya Hafiz, ma jinsiyatuka? Sini. Ma jinsiyatuka? Jinsiyati al-Maliziyah. Ana Maliziyun. Jadi kalau nak jawab dia, betul juga macam yang Hafiz tadi tu. Nak jawab dia ana, contoh Maliziyun. Ana ubah saja nama dia tu pakai ya macam ni belakang dia. Saya orang Malaysia. Contoh ya Syahmi sini. Ma jinsiyatuka? Saya coba. Mana? Saya orang Spain, Spanyol. Spain apa tak? Injisati. Injisiyati. Tak, Spain apa? Spain. Apa Spain. bahasa Arab Spain? Kaifa naqulu fil lughati al-arabiyyah Spain? Spain Spanyol. Apa? Apa bahasa Arab dia? Siapa tahu? Segera Ramos. Mana Segera Ramos? Bukan Madrid juga. Isbania. Jadi kalau orang Spain, Isbaniyun. Dah. Saya ulang lagi. Ma jinsiyatuka ya Syahmi? Injisiyati. Ana Isbaniyun. Ya Akil, ta'al. Sini Akil. Ma jinsiyatuka ya Akil? Saya orang Kyrgyzstan. Ana Kyrgyzstaniyun. Kyrgyzstaniyun. Contoh, betul Ustaz Sultan? Jadi itu. Okey, jadi itu. Jadi kalau ma ya, untuk hari ini kita cuba dari ma ya. Jadi banyak yang kita nak boleh tanya. Apa negara kamu, apa bangsa kamu, apa nama kamu dan lain-lain lagi. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih, itu pembukaan daripada Ustaz Agong. Minta Syahir tolong bacakan soalan ini. Bacakan. Laju cepat-cepat. Ma adatul istifham, yakni huruf-huruf yang pertanyaan lah. Pertama ma, lepas tu kedua maza, makna dia apa. Lepas tu jawab masmuka, apa nama kamu. Lepas tu yang huruf yang kedua kaifa, bagaimana. Lepas tu contoh dia kaifa haluka, apa khabar, kamu apa khabar. Aina, makna dia di mana. Aina qaryatuka, di manakah kampung kamu. Aina. Okey, lagi. Lepas tu man. Makna dia siapa. Dalam ayat man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas. Laju. Bawah dia mata, makna dia bila. Lepas tu ayat dia mata tusalli salatal asri, bila kamu solat asar. Lepas tu limaza, makna dia kenapa. Contoh ayat dia limaza tata'allamu al-lughatal arabiyyata, kenapa kamu belajar bahasa Arab. Lepas tu bawah dia min aina, dari mana. Ayat min aina anta, kamu daripada mana. Dan lagi ila aina, ke mana. Lepas tu ayat dia ila aina anta, kamu ingin ke mana. Lepas tu kam, berapa. Dalam ayat kam umruka, berapa umur kamu. Lepas tu liman, milik siapa. Lepas tu dalam ayat liman hazal kitab, milik siapa buku ini. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ini kita sedang melatih pioneer kita untuk mengajar Ustaz ya.
supaya mereka, kita nak buka kelas ni, kita nak mengambil pelajar-pelajar baru hujung minggu ini. Jika ada anak-anak saudara ke apa, anak-anak buah ataupun cucu-cucu kita, anak-anak kita nak belajar bahasa Arab, nahwu, sorah khusus intensif selama 3 bulan pengambilannya, mula daripada hujung minggu ini. Baik, dalam kita bercakap tuan-tuan dan puan-puan, ingat, mesti kita ada ataupun kita kena tahu soalan-soalan asas. Apa dia soalan-soalan asas? What? Apa? Ya, what? Lagi how? Ya, how? How are you? Apa khabar? Macam mana kamu? How? Where? Where? Di mana? Di mana? Where? Ini soalan-soalan ni kita kena ambil tahu. Tadi dah cakap dah tadi bahasa Arab apa semua tadi. Saya tak mau rugi masa. Jadi soalan-soalan ini dah tadi dah ajar, tak saya ulang ni. Hanya kena mustahak kita tahu perkara-perkara macam mana kita nak ramuan-ramuan untuk kita nak bercakap bahasa Arab. Mesti kita tahu nak menyoal. Jadi where, who, di mana, siapa, bila, mengapa, from where to, nak pergi mana, how much, berapa pelajar, whose, siapa punya, itulah. Ini buku ni sebenarnya, yang Ustaz Syamsul Ma'arif, buku tu sangat-sangat baik. Tapi dia pergi ke nahwu yang tinggi. Untuk kita nak belajar alim, untuk kita nak baca kitab-kitab, 3 bulan pelajar-pelajar di sini khusus dengan kita, 3 bulan khusus intensif. Pagi, petang, malam, mereka terus berkorban sehingga mereka boleh belajar kitab-kitab alim, dia boleh masuk alim terus. Itulah fungsi dia, sebab tu kita 3 bulan. Tapi kalau masuk universiti, saya pernah masuk malam, 1 minggu 2 kali. 2 tahun, 3 tahun pun tak boleh nak master. Tapi kalau hari-hari kita perahkan otak kita, kita korban masa kita, insya-Allah Allah akan pasti memberi kemudahan. Baik, kita mula belajar nahwu, kitab Ustaz Syamsul Ma'arif. Nahwu kitab, tolong shoot di sana. Nahwu kitab, sebelum kitab ini kita pergi ke buku kecil. Lantera Santri, minta Hafiz tolong ulangkan balik pengajian kita semalam, tajuk-tajuk ringkasan-ringkasan dia. Buku kecil ini ialah ringkasan-ringkasan daripada ilmu buku besar ini. Jadi ini adalah untuk kita nak hafal juga. Kita nak hafal pengajian kita, mestilah kita rojok dengan buku kecil. Sila. Buku Lentera Santri, buku surat yang ke-46. Soalan nombor 14. Ringkasan daripada tanda i'rab rafa' dengan musyrah 46. Tanda i'rab rafa' tu ada 4, dhamma, alif, waw dan nun. Kalau kita nak singkatkan dhamma, alif, waw, nun tu rasa macam susah nak sebut, kita sebut dawan saja. Dawan tu maksudnya dot tu untuk dhamma, waw, alif dan nun, singkatan dia. Contoh untuk dhamma, talibun. Contoh untuk waw, talibuna. Contoh untuk alif, talibani. Contoh untuk nun, yadrusuna. Tanda i'rab nasab ada 5, iaitu fathah, alif, kasrah, ya dan membuang nun. Yang mana kalau kita nak singkatkan fathah, alif, kasrah, ya dan membuang nun ni kita sebut fanki. Yang mana fa tu untuk fathah, a tu untuk alif, k tu untuk kasrah, y untuk ya, dan nun dan n tu untuk membuang nun. Contohnya contoh untuk fathah, taliban. Taliban isim mufrad. Alif, contoh untuk alif, abaka, asmaul khamsah. Contoh untuk kasrah, talibatin, jamak muannas salim. Ya, qalamaini untuk tasniah, membuang nun, lan tanalu untuk af'alul khamsah. Dan tanda i'rab jar ada 3, iaitu kasrah, ya dan fathah. Singkatan dia kaifa.
Contoh untuk kasrah muslimin. Contoh untuk ya muslimina dan fathah contoh dia aisyata. Baik, terima kasih adik Hafiz. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini adalah hasil 3 bulan belajar intensif. Sekarang mereka dah boleh mengajar. Kita nak latih mereka. Kita nak latih Ustaz Agong, insya-Allah akan pimpin mereka untuk mereka boleh mengajar. Mereka adalah sekarang pembantu ustaz. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu-dulu ni banyak orang tanya pasal kita buka sekolah ni dah lama daripada 2006. Anak-anak kita dulu ni, anak-anak saya pun dulu bila saya hantar pergi masuk sekolah agama, banyak saudara-saudara katanya, anak-anak ni nak kerja apa ni? Nak kerja apa? Kalau masuk sekolah tahfiz, nak kerja apa tak ni? Tapi sebenar terbukti sekarang ni, bila pelajar-pelajar ini dia masuk hafazan, lepas tu dia belajar bahasa Arab 3 bulan ataupun lebih, dia akan jadi guru bahasa Arab. Kerana semua orang baca Al-Quran. Semua orang, baik kecil, yang budak, yang besar, yang tua, semuanya baca Al-Quran. Tetapi tidak ramai guru-guru yang boleh mengajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi memang peluangnya terlalu banyak. Di mana pun pelajar-pelajar yang mana dia jadi hafiz, dia belajar bahasa Arab, boleh kita campak dia di mana saja di bumi Malaysia ini, mereka pasti boleh hidup, insya-Allah. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita pergi ke muka surat 20. Muka surat 20. Kita jemput cucu kita lah. Cucu kita Syahir Datuk Sarifuddin untuk menyampaikan, minta bagi penjelasan. Kita kena latih bagi ke penjelasan supaya semua yang ikuti boleh faham. InsyaAllah Allah yang bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 20 buku Nahu, bab dia adalah bab Asma'ul Khamsah, yang mana Asma'ul Khamsah ni adalah 5 jenis isim, iaitu abun, akhun, hamun, fu dan juga zu. Lepas tu dia bagi tahu yang tanda rafa'nya menggunakan waw. Yakni bila i'rab Asma'ul Khamsah ni dalam keadaan rafa', tanda rafa' dia dengan waw. Lepas tu tanda nasabnya dengan alif bila dia dalam keadaan nasab dengan alif, dan tanda jarnya dengan ya, pakai ya. Asma'ul Khamsah harus dimudhafkan kepada selain ya, mutakallim, yakni menunjukkan makna saya. Bila kita tengok makna dia, ayah Abu Hamidin Karimun, dan makna Abu ni makna dia ayah, dan akhu makna dia adalah saudara, hamu makna dia ayah mertua ataupun ipar, fu makna dia mulut, zu makna dia yang mempunyai. Lepas tu bila kita tengok tabel bawah tu, tanda rafa' Asma'ul Khamsah, Abu Hamidin Karimun, rafa' tandanya waw kerana Asma'ul Khamsah. Akhu Hamidin Karimun, rafa' tandanya waw kerana Asma'ul Khamsah. Tanda nasab Asma'ul Khamsah pula, Inna Aba Hamidin Karimun. Aba Hamidin nasab, tandanya alif kerana Asma'ul Khamsah. Inna Akha Hamidin Karimun. Akha Hamidin nasab, tandanya alif kerana Asma'ul Khamsah. Dan tanda jar dia pula, Ala fi Hamidin. Fi Hamidin jar, tandanya ya kerana Asma'ul Khamsah. Dan li zi ilmin jar, tandanya ya kerana Asma'ul Khamsah. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Syahir. Jadi di bawah itu ikut buku dia, yang mana yang belum mendapat buku minta beli kerana tidak rugi. Kalau kita makan nasi Arab pun harga dia ada berapa duit Satu kat 14 15 Kalau 2 kali kita makan nasi Arab sudah RM30. Buku ni satu pun hampir-hampir harga itu juga. Tak mahal sangat. Kita jual 3 baru RM50. Jadi kena korban. Baik, latihan tadi Asma'ul Khamsah, tajuk yang asas tadi itu dah habis. Jadi sekarang dia ada latihan. Paksakan diri tuan-tuan dan puan-puan, paksakan diri kita untuk menjawab soalan-soalan latihan. Dia tanya apa? Tuliskan apa dia Asma'ul Khamsah. Apa tanda rafa' Asma'ul Khamsah. Apa tanda nasab Asma'ul Khamsah. Apa tanda jar Asma'ul Khamsah. Cari Asma'ul Khamsah dan tentukan tanda i'rabnya di bawah. Dia bagi dalam tulisan itu, tulisan
Jawi itu, ini semua ni kalau kita kena check balik dia punca daripada mana, kita tengok daripada kosakata. Semuanya dia berkait dengan kosakata. Baik, kita minta ada ustaz yang nak bagi ulas tambah apa lagi? Ustaz nak bagi? Ulas. Bagi tambah-tambah apa? Oh yang tu. Jadi macam tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang Syahir tadi bagi tahu, jadi al-asmaul khamsah ini 5 nama yang dia khas dalam bahasa Arab. Macam abun, hamun, akhun, fu dan dhu. Apa khas dia? Dia kalau dia dalam status, kita kan ada belajar i'rab status tu. Kalau dia dalam status marfu atau rafa, macam Abu Bakrin. Ada selalu tuan-tuan pernah dengar Abu Bakrin, Abu Bakar. Contoh di sini kita buat ja'a, telah datang. Di mana ja'a tu datang? Dah datang. Abu Bakar. Abu ni asmaul khamsah. 5 nama yang khas, termasuk kepada 5 nama yang khas. Telah datang Abu Bakar. Telah datang Abu Bakar. Lepas tu yang Abu ni al-asmaul khamsah. Ini ni yang kalau Abu ni ini dalam status dia rafa. Kalau nasab dia macam mana? Coba kita ubah pakai jadi inna. Sesungguhnya Abu Bakar, inna Aba Bakrin, inna Aba Bakrin. Sesungguhnya Abu Bakar. Jadi kalau jadi ini status dia dah nasab nama dia ni. Dah nasab. Ini status dia dah berubah dari nasab. Apa tanda dia? Apa bukti dia? Apa dalil dia? Dalil yang menyatakan dia nasab, ada alif macam ni ya. Sebab ada inna. Ada inna sebelum dia. Ada inna. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan membaca inna ataupun anna, asyhadu anna ataupun inna. Abu Bakri. Oh, salah. Jadi kalau inna, jadi kalau inna ataupun anna, selepas dia ni mesti nasab macam ni ya. Tanda nasab dia pakai fathah. Jadi kalau yang semua tanda nasab tu, itu pakai fathah semua tu. Akho, kalau tuan-tuan dan perempuan baca inna akho, inna hama, inna fa, inna dha. Kalau jar dia macam mana? Jar dia pakai contoh li, milik, li Abi Bakrin. Li Abi Bakrin. Sekarang ni pakai ya lagi. Ini maknanya dia jar. Dalam status i'rab jar. Ada li awalan dia. Ni huruf jar. Selepas huruf jar mesti dia status dia jar. Selepas huruf jar mesti kata nama tu mempunyai status jar. Jadi huruf jar sini jar. Sebab tu dia kalau dia dalam mempunyai status jar atau majrur, maka dia menggunakan ya akhiran dia. Kalau status dia nasab menggunakan alif, status dia rafa menggunakan waw. Semua macam tu okey. Itu saja. Tadi pun dah dijelaskan dengan Syahir ya. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi dalam Facebook tu ada soalan. Bila dah buat soalan-soalan ni, di mana nak bagi jawapan? Nak bandingkan jawapan. Jadi ada setengah tu direct. Dia direct. Bila kita tutup, kita tengok soalan, jangan tengok nota dah. Jangan kita tengok nota yang mana yang nak the best kan. Dia tutup semua soalan, lepas tu kita baca, kita ambil faham, kita tutup dulu, lepas tu kita jawab. Kalau kita rasa kita confident betul-betul, kita check baliklah apa yang dibagi nota dia tu. Tapi kalau nak betul-betul lagi seronok ni, boleh hantar dan kita juga Ustaz akan jawab nanti. Bila lapang nanti kan, esok kan,
Kita akan jawab semua soalan-soalan ni balik untuk sebagai ulang kaji. Tidak ada masalah. Kita boleh buat itu bagus, permintaannya bagus. Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang kita pergi tanda i'rab jazim. Syahir lagi. Syahir lagi kita minta supaya orang boleh faham betul-betul. Dia usaha, dia faham. Kalau tak boleh faham, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Yang nak bagi faham Allah. Kita ni hanya usaha untuk menyampaikan. Jadi sangat-sangat mustahak. Sangat-sangat mustahak. Kita bersabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 21, pada bab tanda i'rab jazam, yang mana kalau kita pernah belajar sebelum ni, yang mana i'rab jazam ni hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Jadi dia akan huraikanlah nanti. Bila kita baca, kita tengok tanda i'rab jazam ada 3, iaitu sukun, membuang huruf ilat, yakni alif, ya dan waw, dan membuang nun. Jadi sukun apabila fi'il mudhari' sahih akhir. Senang cerita kalau kita nak faham terus, yang mana sukun apabila fi'il mudhari' sahih akhir ni, maknanya huruf akhir dia tu adalah huruf sahih, bukan huruf ilat lah. Jadi bila asal macam tu, bila dia i'rab jazam, tanda jazam dia kita kasih sukun. Lepas tu yang sebelah dia pula membuang huruf ilat. Lepas tu bila kita nak buang huruf ilat ni, bila masuk i'rab jazam, huruf ilat adalah alif, ya dan waw. Okey. Jadi bila kita nak buang huruf ilat ni, apabila fi'il mudhari' itu adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang mana asal fi'il mudhari' itu ada huruf ilat dekat hujung dia. Yang mana kalau kita tengok contoh dia, lam yakhsha, asal dia bila tak ada lam tu, dia punya hujung dia ada alif maksurah ataupun alif yang berbentuk ya. Yakhsha dia panjang sikit. So bila dah jadi i'rab jazam, dia buang huruf ilat tu. Okey, lepas tu sebelah dia pula membuang nun. Apabila af'alul khamsah. Jadi nanti mungkin ustaz akan terangkanlah yang mana asal dia kalau tak letak lam tu, dia ada kasih tusrifuna, dia ada nun kat hujung dia. Tapi bila dah masuk lam, dah jadikan fi'il mudhari' tu jazam, dia jadikan tanda jazam tu adalah membuang huruf nun. Tengok nun dah tak ada, digantikan dengan alif, dan alif dekat situ bukan ganti dengan nun, dia adalah alif untuk jamak, menandakan jamak ya. Dan kalau kita tengok contoh bawah dia pula, table bawah dia tu, lam udakhin fi'il mudhari' dibaca jazam, tanda jazamnya sukun kerana sahih akhir. Dan yang kedua, lam yakhsha fi'il mudhari' dibaca jazam, tanda jazamnya membuang huruf ilat kerana berupa fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan yang bawah dia pula, la tusrifu fi'il mudhari' dibaca jazam, tanda jazamnya membuang nun kerana af'alul khamsah. Baik, terima kasih. Sebelum Ustaz ulas, Ustaz kalau ada apa-apa nak tambah, cari yang mana-mana yang susah, yang dia orang tak faham tu, yang itu yang kita ulas. Kalau yang straightforward, tak payah kita sebut lagi. Kerana perempuan boleh baca, dia self-explanatory, dia sendiri bagi penjelasan. Ada kadang-kadang tu kita cari hak mana yang susah, yang mengelirukan, Ustaz akan ulas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai bapa, sebagai ibu, ajarlah anak-anak kita bahasa Arab. Kita belajar ambil sikit perkataan-perkataan vocabulary daripada kecil lagi dah. Lahir-lahir dia tu kita cakap, sebutkan perkataan-perkataan Arab, insya-Allah. Kemudian kita ingat dalam kita penghidupan kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bersedekahlah untuk mendapat kejayaan penghidupan ini. Perkara sedekah perlu diutamakan. Sehingga ada hadis menyatakan, jika diberi peluang, orang yang mati itu minta kepada Allah agar dia boleh balik untuk dia membuat kerja-kerja sedekah. Jadi apa dia sedekah? Sedekah harta. Inilah sedekah harta. Tapi kita ni tak ada duit, macam mana nak sedekah? Macam mana kita nak sedekah? Kita tidak ada duit. Dalam kampung kita tu, kita kena cari orang miskin, orang tua-tua umur 60, 70 yang tak ada anak-anak macam Sarah. Kita carikan orang-orang ini. Kita nak bagi duit, kita tak ada. Kita pergi ke masjid, jumpa pengurusi masjid, bendahari masjid, setiap usaha masjid. Bagi tahu, tuan yang mulia, di hujung kampung kita ni ada orang baru masuk, dia orang tua, anak-anak dia tak pernah datang. Jadi boleh tak saya cadang
saya nak pergi hujung minggu nak hantar sikit bantuan, boleh tak pihak masjid bersama-sama kita beli beras, beli gula dan sebagainya, kita hantar. Ini kerja kita, kita tak ada duit pun kita boleh sedekah. Kita sedekah tenaga kita, usaha kita untuk ni. Jadi kita buat lagi, cari lagi orang miskin. Yang lagi satu ialah sedekah ilmu. Kita ada ilmu, kita ajar. Ajarlah anak-anak kita, ajarlah cucu-cucu kita, ahli keluarga kita, jiran kita, kita ajak. Kalau kita tak boleh ajak, kita ajak mereka ke majlis ilmu. Sekarang ni nak pergi majlis ilmu kadang-kadang susah, di televisyen bagus. Malam lah apa-apa semua. Kalau kuliah maghrib, waktu tu lah kadang-kadang televisyen sangat bagus. Tapi kita ada Facebook, ada ada YouTube. Jadi kita sangat mustahak kita kena seru orang belajar supaya ikut Facebook, YouTube. Kemudian tuan-tuan, nak berjaya ini, jaga ini sedekah, dijaga. Kita beli buku. Kita ada duit banyak. Kalau kita tak ada duit pun kita tahu saudara kita ni kaya. Kita jumpa ada, hang bagi duit sikit, mari kita infak. Infak apa? Ke masjid ni selalu orang infak. Kita infak, kita beli buku, kita sedekah kepada orang-orang yang susah tapi dia rajin pergi masjid apa semua. Dia miskin, dia tak ada duit. Kita beli buku, kita tahu dia suka ilmu, maghrib dia selalu dia pergi kelas. Kita hadiahkan buku kepada dia, infak buku. Jadi kita belajar bahasa Arab ni kita nak faham. Kalau susah sangat mula-mula tu, kita belajar nak faham cakap bahasa Arab. Yang keduanya, kita nak belajar cakap bahasa Arab, nak faham. Kemudian kita nak belajar jadi alim. Tak jadi alim pun kita nak belajar baca kitab-kitab. Jadi sebab tu kita kena ikut pelajaran Nahwu dan Surah ni, pasal dia ke arah untuk kita boleh membaca kitab-kitab. Itu yang tujuan dia. Baca kitab tu sangat musa. Jadi tuan-tuan, lagi sekali saya ingatkan puan-puan, kita ada pengambilan pelajar-pelajar baru. Jika ada anak-anak kita yang dah masuk pengajian hafazan, boleh datang hubung dengan kita. Kita hujung minggu ni kita nak mula kelas baru. Kerana insya-Allah alhamdulillah pihak Jawi telah membenarkan sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Macam kita buat kursus 3 bulan ya. Kemudian dia patah baliklah sekolah tahfiz dia. Baik, sila Ustaz, jangan tidak melengahkan masa lagi. Ustaz tengok dari tajuk tadi, ada apa-apa benda yang Ustaz rasa ramai dia orang tu keliru ke, atau Ustaz boleh hurai bagi mudahkan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang i'rab jazam itu untuk fi'il mudhari' saja. Jadi i'rab jazam ni untuk fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' saja. Jadi tak ada fi'il madi, tak ada i'rab jazam. Fi'il amar pun tak ada. Ismun pun tak ada. Cuma fi'il mudhari'. Itu yang pertama, poin pertama dia. Poin yang kedua, dia tu tanda dia tu ada sukun. Jadi di sini ni macam jelaskan tadi, nak tegaskan kembali. Dia kalau yang nasab tadi salah satu penyebab dia ada inna. Kalau jazam ni salah satu penyebab dia ada lam. Salah satu. Contoh kalau menulis bahasa Arab dia, saya menulis aktubu, saya menulis. Jadi kalau di sini lam aktub. Ni jazam dia. Tanda jazam dia sukun sini. Jadi sukun. Kalau dia masih tak ada yang kacau-kacau dia, tak ada lam, maka dia mesti pakai u. Tapi kalau dah ada lam, maknanya fi'il mudhari' ni mesti status dia jazam. Sebab tu dia berakhiran sukun. Macam tu. Yang nombor dua, macam yakhsha, saya takut. Saya takut bahasa Arab dia apa? Akhsha. Akhsha. Saya takut. Kalau dibuat saya belum takut atau saya tak takut, apa bahasa Arab dia? Lam Kalau yang ni macam mana pula? Ini kita nak sukunkan. Macam mana nak sukunkan? Yang ya ini pun dah sukun dah. Macam mana nak sukunkan lagi? Jadi kena padam yang ya tu, yang huruf illah tu. Jadi kalau tuan-tuan nak perempuan nak ikutkan yang ni kan sukun.
Jadi Ustaz, kita buat sajalah ni sukun. Tak boleh juga. Ini memang dah sukun dah. Jadi macam mana cara dia lagi menjazamkan dia? Kita padam je yang ya ni. Sebab tu dia hilang ya dah, maka dia macam jadi dia. Jadi kalau fi'il mudhari' tu berakhiran huruf illah, maka jazam dia dengan membuang huruf illah. Yang ketiga, kalau kita nak cakap dalam Al-Quran kan yu'minuna. Yu'minuna. Yu'minuna, ini nama dia af'alul khamsah. Ini tadi mungkin kita belum belajar lagi, nanti ada belajar. Af'alul khamsah itu adalah 5 fi'il yang khas juga dalam bahasa Arab. Dia berakhiran una. Yu'minuna, tu'minuna, tufsiduna, yufsiduna. Yang pakai una belakang tu dalam Al-Quran. Tatafakkaruna, yatafakkaruna. Kalau yang lain dia macam pakai ani belakang dia. Yu'minani, tu'minani. Apa lagi? Yaktubani, taktubani, pakai ani belakang dia. Ataupun pakai ina. Tu'minina, taktubina. Atau af'alul khamsah. Tapi nanti tuan-tuan dan puan-puan akan belajar. Jadi yang ada nun belakang dia macam ni. Bila mana jadi jazam, lam. Contoh mereka belum beriman maksudnya. Lam yu'minuna. Sebenarnya macam ni kan, yu'minuna. Tapi sebabkan ada lam, jadi cara dia kalau yang ini kalau kita nak sukunkan, saat kita sukunkan je akhiran dia. Macam mana nak sukun? Yang ini sukun, yang ini pun sukun. Tak boleh. Sebab tu macam mana cara dia lagi? Kita padam yang nun ni. Kita padam yang nun, bagi alif sikit. Bagi alif. Betul. Jadi kalau kita nak sukunkan juga yang nun ni, macam mana nak sukun? Ini dah sukun, tambah pula sukun. Tak boleh. Sebab tu kena padam yang nun. Jadi itulah cara dia. Itulah secara logik dia macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dia berbeza-beza? Logik dia macam tu. Jadi kalau yang huruf illah, kena buanglah huruf illah tu. Kalau yang berakhiran nun, kena buanglah yang nun tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bertanya kenapa buang illah, kenapa buang nun, tadi itulah jawapan dia. Dah saya uraikan tadi ya. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Kita berdoalah agar tuan-tuan puan-puan semua Allah kurniakan senang kita memahami. Dalam pemerhatian kita, ramai di antara tuan-tuan puan-puan levelnya dah tinggi ya. Dah bersabarlah walaupun kita masuk ke bawah ni Ustaz dah tinggi, tapi hak mana yang baru masuk yang tidak ada asas, kena usaha lebih. Dia kalau kita pengajian kita ni orang yang dah boleh hafal satu juzuk ke, sangat bagus. Yang boleh hafal satu juzuk, dia masuk belajar bahasa Arab, nahwu dan sorab, cukup bagus. Baca juz, dia boleh hafal juz sama pun dah cukup, boleh datang. Jadi tak apa, nanti kita semua kali di mana sekarang kita nak sambung muka surat 22 ya. Baik, muka surat 22 nanti kita mintalah isim majrur, minta iaitu jar, minta syahir. Nanti Hafiz kita akan bagi dia peluang untuk ngajar sikit tasrif. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 22, bab isim majrur. Bab isim majrur pada muka surat 22. Muka surat 22 ya. Ya. Okey, ni dia nak bagi tahu sebab-sebab yang boleh jadikan isim tu jadi majrur lah. Yang pertama sekali, dia kata kat situ dengan huruf jar. Kalau kita tengok dekat contoh mufrad dia, litalibi. Jadi at-talibi tu dia jadi majrur sebab ada huruf jar sebelum dia. Lam, li. Sama lah juga macam isim-isim yang kat bawah. Dia cuma nak bagi contoh bila macam-macam isim tu lah. Bila jamak muzakkar salim, tanda dia dengan ya. Muannas salim, tanda dia dengan kasrah. Jadi itu kita tak perlu huraikan sangat. Jadi yang sebab pertama kita nak kena faham dengan sebab huruf jar. Dan yang kedua pula mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni macam dua kalimat yang digabungkan jadi satu, yang mana kalimat yang kedua tu dia akan jadi isim majrur. Mungkin nanti ustaz akan terangkan kalau nak
kefahaman yang lebih jelas. Dan yang sebab yang ketiga, tabi'. Dan kalau kita tengok dekat nota kaki bawah tu, yang nombor pertama, kalau kita tengok bawah sekali pada muka surat 22 ni, dia ada kata kat situ tabi' ada 4, na'at, ataf, taukid dan badal. Akan dibahas secara khusus. Jadi kita pun, yang ni pun, bab yang ni kita tak perlu nak faham sangat. Sebab apa, nanti dia akan datang, ni akan bagi tahu dengan jelas lah. Ini cuma dia nak bagi tahu sebab-sebab isim boleh jadi majrur sahaja. Baik, kita persilakan Ustaz Agong, jika ada apa-apa benda yang berat, Ustaz tolong ulaskan. Ambil buku tu. Mana yang berat, Ustaz nak faham, Ustaz uraikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, poin pertama dia, jadi dia ada poin-poin dia yang disampaikan Syahir tadi. Poin pertama dia, tajuk dia yang pertama. Isim majrur nama dia. Ismun majrur. Ismun majrur. Ni majrur. Isim majrur. Isim majrur itu apa? Isim majrur adalah ismun atau kata nama yang punya status i'rab jar. Jadi setiap ismun atau kata nama yang mempunyai i'rab jar dinamai isim majrur. Jadi kalau terjumpa ismun kata nama, dia punya i'rab jar, maka dia ism majrur nama dia. Isim yang dijarkan maksud dia, yang mempunyai jar, yang mempunyai i'rab jar. Itu yang pertama, poin pertama tajuk dia. Yang kedua, isim majrur ni dia apa saja tu isim majrur? Apa saja sebab dia, atau bahasa dia tu bila mana saja ismun atau kata nama boleh menjadi jar atau mempunyai status i'rab jar, bila mana saja atau apa saja kedudukan dia. Apa kedudukan ismun atau kata nama boleh mempunyai i'rab jar? Yang pertama, apabila ni sini ni ada sini, apabila sebelum dia ada huruf jar. Ada huruf jar, lepas tu ada ismun. Ada harful jar. Saya pakai tulisan yang cantik sikit. Ada harful jar. Pertama ada huruf jar, lepas tu ada ismun. Huruf jar ada ismun. Jadi kalau terjumpa huruf jar, selepas dia ada ismun, maka ismun ni mesti majrur. Contoh dia, min. Kalau dalam kitab ni apa guna contoh dia? Li. Kita pakai li. Li. Lepas tu ada, sana tu apa perkataan dia? Talib. Li at-talib. At-talib. Maka perkataan at-talib ini mesti majrur. Mesti dimajrur. Maka dia menjadi lit talib, talibi. Gunakan kasrah macam ni. Jadi kalau yang ni tuan-tuan dan puan-puan, nanti dalam latihan, kenapa at-talib jadi jar? Kenapa? Disebabkan dia ada, sebelum dia ada huruf jar. Ini isim majrur nama dia. Jadi kedudukan dia sebagai isim majrur ya. Ni isim majrur. Yang kedua, jadi sebab pertama disebabkan ada huruf jar. Yang kedua, ismun boleh menjadi jar atau mempunyai status i'rab jar apabila dia sebagai mudhafun ilaih. Jadi dalam bahasa Arab tu ada nama istilah dia mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih ni, ini mesti jar i'rab dia. Contoh dia macam mana? Pintu kelas, babul fasli. Atau yang kita buat tadi akhu saudaranya Muhammad, akhu Muhammadin. Ini jar, ini jar. Kenapa dia jar? Kenapa mempunyai status i'rab jar? Kenapa dia jadi majrur? Disebabkan dia sebagai mudhafun ilaih. Apa tu mudhaf dan mudhaf ilaih? Ini kata majmuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada dua perkataan jadi satu. Saudara Ali, pintu kelas.
Apa lagi? Apa lagi? Tingkap rumah, meja madrasah, sajadah masjid, sajadah milik masjid, atau bulan Ramadan. Semua tu atau mudhaf dan mudhaf. Kata majmu', yang ketiga yang macam dijelaskan Syahir tadi tu, kita nak terangkan sikit, itu tu tabi' nama dia. Kalau tuan-tuan pernah dan puan-puan pernah dengar tabi'in, tabi'in mengikuti maksud dia. Jadi kalau tengok di sini ayat ni, minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Yang an-nas ni kenapa dia jar? Kenapa dia jar? Sebabkan dia ikut yang sebelum dia, al-jannati. Dia ikutkan. Jadi kalau ada waw, perkataan selepas waw kena ikut yang sebelum dia selalu macam tu. Yang ini kenapa pula jar, Ustaz? Ada sebelum dia ada huruf jar. Jinnah ni kenapa jar? Ada huruf jar sebelum dia. Yang an-nas ni kenapa pula jar? Sebabkan dia ikut-ikut dengan jinnah. Dia terikut. Kenapa dia boleh ikut? Sebabkan ada waw tengah-tengah. Jadi kalau ada ataf, waw ni huruf ataf makna dia dan. Dia boleh ikut yang sebelum dia. Itulah sedikit ringkasan dia. Jadi lebih je boleh tuan-tuan dan puan-puan baca ya. Takut terlebih masa. Okey. Saya kembalikan pada moderator. Ada bab satu bab idafah ni. Nak kena uraikan lagi ya? Sebelah tu. Boleh. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Kita harap-harap Allah bagi kita faham. Kita sambung lagi pengajian kita. Muka surat 23. Boleh ya? Ada lagi 10 minit. Kita kalau berat banyak-banyak sangat nanti pun tak boleh. Tapi kena ulang, kena terusan. Kalau kata kita yang tak ada kerja apa, inilah pegang buku ni setiap hari. Karena kalau nak kiam tu pelajar-pelajar kita di sini 3 bulan khusus intensif. Perempuan pun boleh, tuan-tuan semua. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Sabar, kena banyak sabar. Belajar ni tak boleh seorang, jangan kita belajar seorang. Belajar bahasa Arab, mestilah melebih. Berdua ke, bertiga ke. Panggil anak ke, cucu ke, kita baca bagi dia dengar tu, kita main. InsyaAllah kita main baca bagi dia, InsyaAllah dia pun nanti dapat ilmu ni. Benda-benda yang asas lah, yang basic. Baik, sila Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 23 ada bab tu dia kata idafah. Yang mana dia punya huraian dia apa, dia nak bagi tahu keterangan dia, susunan dua kata yang menyebabkan kata yang kedua dibaca jar. Maknanya susunan dua kalimat, dua kalimat isim ni ada susunan dua kalimat yang disebabkan kalimat yang kedua tu dibaca majrur. Ini pun idafah ni mudhaf ilaih tu lah yang tadi tu. Dia nak huraikan pasal mudhaf ilaih tu. Kita tengok contoh dia, Kitabu Hamidin Jadidun. Kita tengok dia merahkan Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin tu dia asal dua kalimat tapi dia gabungkan jadi satu. Dan Hamidin tu kalimat yang kedua, sebab itulah dia dibaca jar. Sebab apa? Dia terjadi dekat kalimat yang kedua lah. Okey, lafaz kitabun tengok dia kata mudhaf, yakni makna dia yang disandarkan. Lepas tu lafaz Hamidin tu mudhaf ilaih, yang disandari. Jadi kalau kita nak macam orang tanya, kitabu tu jadi apa? Kitabu tu kita cakap dia jadi mudhaf, Hamidin tu kita cakap dia jadi mudhafun ilaih. Okey, lepas tu dia ada bagi tahu dekat sini mudhaf tidak boleh ada alif lam, at-tanwin atau nun jika berupa isim tasniah atau jamak muzakkar salim. Yang mana dekat mudhaf tu kalau kita tengok Kitabu Hamidin tu, kitab tu dia tak ada alif lam. Dia tak ada alif lam, dah cukup dah syarat pertama. Lepas tu dekat hujung dia pun tak ada tanwin. Jadi maknanya dia boleh jadi mudhaf. Dan dia kata dekat situ tidak boleh ada alif lam, tanwin atau nun. Nun tu dekat mana? Kalau berupa isim tasniah atau jamak muzakkar salim. Dia macam nak bagi tahu kalau kita nak jadikan mudhaf tu isim, kalau mudhaf tu isim tasniah atau jamak muzakkar salim, kan tanda isim tasniah dan jamak muzakkar salim hujung dia ada nun kan. Bila kita tengok dekat contoh dia, talibu ilmin, lepas tu taliba ilmin. Asal dia talibani, tapi disebabkan dia jadi mudhaf kena buang nun dia tu.
Ataupun lepas dia tu talibai ilmin. Asalnya talibaini. Disebabkan dia jadi mudhaf, syarat dia kena buang nun. Jadi kita buang nun dia. Lepas tu talibu ilmin. Asalnya talibuna. Jamak muzakkar salim. Jadi disebabkan dia jadi mudhaf, kena buang nun. Dan juga talibi ilmin. Talibi ilmin asal dia talibina. Tapi disebabkan dia jadi mudhaf, kena buang nun. Barulah cukup syarat nak letak dia jadi mudhaf. Baik, terima kasih Syahir. Jadi kita dah belajar berapa muka surat dah? Berapa muka surat cuba tengok? 1, 2, 3, 4. Isim marfu dah kan? Isim marfu dah. Belum. Baru 4. Jadi baru 4. Puan-puan, untuk level 1 ini dia ada 30 muka surat. Ya, 30 muka surat. Kita belajar 5 hari. Kalau kita belajar 5 hari, kita mesti habiskan level 1. Satu hari bermakna kita mesti ada 6 muka surat. Jadi memang ada komen tu. Jangan banyak-banyak sangat, sikit-sikit kita boleh-boleh macam tu. Tapi tak apa, pelajaran ini dia lekat di Facebook. Berat macam mana pun perempuan boleh ulang. Tuan-tuan semua boleh ulang. Tengok bila-bila masalah apa kita bagi 6 muka surat. Tanggungjawab tuan-tuan, puan-puan. Nanti cek balik barulah boleh. Kita kena banyak selalu barulah boleh faham. Jadi kita ada lagi berapa muka surat sekarang ni masuk ke isim marfu ya. Ada ustaz-ustaz nak uraikan sikit apa yang tadi dibaca oleh ni, yang mana yang rasa susah. Ustaz nak ulang. Sikit. Jadi apa yang diulas Syahir tadi tu, itu mengenai mudhaf dan mudhaf ilaih yang saya jelaskan tadi sama tuan-tuan dan perempuan. Dia tu mudhaf dan mudhaf ilaih, kata majmuk setahu saya kata majmuk lah dalam bahasa Melayu pun, bahasa kita pun kata majmuk juga. Jadi dua perkataan jadi satu. Jadi tadi dah dijelaskan poin dia. Kata majmuk tu dua perkataan jadi satu. Yang ini disandarkan kepada yang ni. Kalau bahasa dia disandarkan. Contoh sini ni kita buat sini ni, atau babul fasli saja. Babul fasli. Yang ini ni, ini mudhafun ilaih nama dia. Yang ini ni mudhaf. Ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini perkataan pertama, ini perkataan kedua. Dua-dua perkataan ni mempunyai makna yang berbeza, punya makna masing-masing. Tapi kita satukan, maka dia mempunyai makna baru. Asalnya pintu, yang ni kelas. Yang ni pintu saja, yang ni kelas saja. Kita jadikan jadi satukan perkataan. Pintu kelas, jadi satu dia makna dia. Pintu kelas, bukan pintu-pintu yang lain. Okey, babul fasli. Pintu kelas. Kaedah dia yang mudhafun ilaih tadi dah cakap kan, mempunyai status i'rab. Apa status i'rab dia? Kalau mudhafun ilaih mesti jar dia atau majrur. Kalau setiap yang jar dinamai majrur kan? Setiap yang jar dinamai majrur. Maknanya status dia jar. Maka dia dinamai majrur. Jadi mudhafun ilaih majrur macam tu Mudhafun ilaih majrur. Ini kaedah dia yang untuk mudhafun ilaih. Untuk yang mudhaf, kaedah dia apa? Dia ni tak boleh guna alif lam. Tak boleh sini tulis al-babu. Tak boleh. Kena padam alif lam dia. Yang kedua, dia tak boleh ujungnya tanwin. Sama ada in ke an. Tak boleh juga. Mesti dia babu saja. Okey, tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Lepas tu yang ketiga, apa poin penting dia? Kalau dia macam talibuna. Kita nak cakap pelajar madrasah tu, pelajar madrasah. Talibuna al-madrasah. Kita nak jadikan satu talibu. Yang kalau dia macam ni, kita nak satukan ni pelajar madrasah. Kita nak satukan jadi satu perkataan, pelajar madrasah tu. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih dah betul lah, dah jar. Yang ni macam mana nak buat? Kalau yang ni tak pakai alif lam, okey, tak ada alif lam. Lepas tu
dia tak pakai tanwin, memang tak pakai tanwin. Jadi macam mana nak jadikan dia mudhaf dengan kaedah yang betul? Kena hilangkan nun dia. Jadi macam mana? Talibul madrasah. Kena hilangkan nun dia. Jadi tak juga dibuat. Kalau sini ni alif lam, membuang alif lam dengan buang tanwin. Sini tak ada alif lam. Alif lam dah padam. Tanwin pun tak punya. Memang talibuna ada tanwin. Talibuna ada tanwin dia. Ada pernah terdengar talibunan? Tak ada kan? Jadi memang tak punya tanwin. Jadi macam mana kita nak betulkan kaedah dia? Kena buang nun dia. Jadi talibul madrasah. Jadi kalau macam talibah ni, dua pelajar madrasah, macam mana nak buat dia? Buang nun dia. Sebab dia memang tak ada tanwin. Alif lam pun dah dibuang dah. Dah padam dah. Okey. Jadi macam tu. Ini sedikitlah poin penting dia, menegaskan saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Agong. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham, insya-Allah. Ada lagi 2 minit lagi ya. Ada sampai penghujung jadi begitu begini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita di sini ni ada duk dengar bunyi tukang-tukang apa semua tu. Sebenarnya tempat kita ini adalah cawangan lah. Dia punya asalnya di Jalan Pawang, dekat Jalan Keramat Hujung di Datuk Keramat. Yang sekarang ini adalah bangunan baru diinfak depan betul-betul Kementerian Pertahanan, iaitu Jalan Maktab. Jadi bertentang dengan bangunan kita ini adalah Universiti Teknologi Malaysia. Jadi alhamdulillah bangunan ini telah diluluskan oleh pihak Jawi sebagai surau dan kita sedang berusaha untuk mendapat kelulusan sebagai surau Jumaat, kerana maklum sajalah masjid-masjid yang berdekatan dekat masjid lebih kurang dalam 600 meter daripada sini ada dua masjid. Satu masjid Mindef, masjid Khalid Al-Walid, lebih kurang 800 meter. Kemudian masjid UTM, kita duduk tengah-tengah. Oleh kerana sekarang suasana dia, masjid ni akan ditutup. Dia penuh dalam ya. Dia tak bagi isi duduk ramai-ramai di luar. Tak boleh lagi. Kemudian masjid di Kementerian Pertahanan Khalid Al-Walid pun sama juga. Tak di ni. Jadi kita berdoalah agar surau kita ini, Pusat Tafiah Taqwa ini, boleh dijadikan sebagai surau Jumaat. Sebab itu nanti kita akan tunjuk video bagaimana orang-orang duk kerja di luar tu, duk bunyi kan tekuk-tekuk tu, duk sedang buat kita nak besarkan lagi supaya orang boleh masuk lebih daripada 40 orang, mungkin 100 orang kan boleh datang untuk sembahyang Jumaat. Untuk sembahyang Jumaat kita cari sikit-sikit kita cari sikit perkara-perkara yang boleh kita berkongsi. Dan tempat ini juga kita akan gunakan kita akan gunakan untuk pengambilan pelajar-pelajar baru semua di sini, dan juga untuk pelajar-pelajar kita nak buka peluang ni, nak untuk warga emas. Ada setengah tu dah duduk di rumah pun, anak-anak pun dah besar dah. Kalau nak mari duduk 2-3 bulan di Kuala Lumpur, kita ada satu banglo, boleh masuk kelas kita. Kelas pengajian, ada 2 pengajian setakat ini. Tak lama ni kita akan ada lagi pengajian fiqh, kitab kitab Imam Nawawi tu, Al-Azkar. Jadi banyaklah kita akan ni. Lain kali saya akan cerita lagi lah kita punya plan apa semua. Kalau nak cerita semua nanti dah masuk ben ya. Ya, kita ada bagi sedia tempat tinggal, kan kita kena buat kelas. Apa dia? Agak laju. Agak laju. Dia orang kata apa? Agak laju. Boleh nanti kelas Zoom. Yang kata agak laju tak apa, boleh ulang. Dia tak lari apa yang kita ajar tu, walaupun laju tapi tak lari. Nanti kejap lagi nanti tuan-tuan puan-puan semua boleh ulang, kerana kita kena habis. Kita punya ni satu level tu kita kena habis, kerana hujung minggu nanti kita akan buat ujian. Jadi tidak ada ni, kita harap sebab tu dia ada dibaca oleh Syahir, kemudian diulas balik oleh ni, tak laju. Kalau orang jadi tak laju sebenarnya. Kalau kita berat sangat, boleh kontak Ustaz Agong, minta masuk kelas Zoom hari Sabtu Ahad. Dia panggil tutorial ada. Ustaz Farid pun boleh dihubungi.
Boleh dihubungi, nanti dia buat tutorial guna melalui Zoom. Kalau kita nak slow sangat, tak boleh pula nanti. Ada setengah tu dia tahap dia dah tinggi. Jadi ada setengah tu memang orang baru. Kalau orang baru tu ulang balik, dan boleh juga masuk dalam kelas Zoom. Jadi kita boleh buat tutorial. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita mulakan kelas kita. Ada apa lagi tadi? Dah kira dah habis. Kita mulakan kelas kita, kelas apa nama? Sorob. Ustaz apa nama? Ni benar rehat sekejap boleh? Mana kitab minta tadi je? Yang tadi kitab tadi. Ambil Lantera. Cuba buka Lantera. Dekat mana yang last? Cuba tengok Lantera. Cuba tengok dekat mana last. Oh, dia tu komen sini, Ustaz Syahir memang laju sikit bercakap. Ustaz Syahir, tak apa, dia semangat orang muda ni memanglah. Bila orang muda kereta-kereta yang bagus kan, dia memang pecut. Tapi kita ada orang yang membantu, iaitu Ustaz Agong. Jadi dua-dua ni semua belum kahwin lagi, memang laju lah semua ni. Baik, mai dekat mana tadi? Tasrik. Lantera tak ada. Baik, kita mulakan muka surat. Cuba tunjukkan, mai. Hafiz, mari duduk sebelah. Hafiz, tunjukkan dekat mana semalam kita berhenti. Muka surat semalam berapa? Sebab ada ingat malam kita berhenti kat mana? Bahagian fi'il. Sekarang dah habis kita semalam. Semalam dah habis Jadi kita akan masuk ini dah. Semua dah. Latihan. Latihan Boleh ulang balik ini. Ulang balik daripada Lantera tak ada? Tak ada Tak ada. Tak ada. Bina. Bina takkan tak ada. Ada bina. Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Nanti tak apa, nanti kita tunjukkan. Hari ini kita masuk mana? Ini semalam sudah. Ni kalau ada ulang. Tak payah nak ulang lah ini, tak payah ulang. Pemberian fi'il dah. Dah. Baik, kita pergi tengok masuk muka surat 6. Apa arti bina? Bina ada berapa? Bina sahih adalah apa? Semuanya soalan-soalan latihan. Perempuan sendiri buatlah. Tuan-tuan perempuan semua buat sendiri. Tengok cek balik muka surat 6. Dia banyak latihan. Jadi kita pergi ke muka surat 7. Muka surat 7 pun soalan-soalannya juga. Dia ada kalimat apa dia? Fi'il, wazan, kalimat fi'il, wazan dia suruh isi. Penting. Di bawah tu. Cuba baca penting tu. Ulas sikit apa yang dia suruh penting. Buku baru siapa? Buku baru buka surat 8. Buku ni saya punya ni buku asal dulu. Sekarang ni kita buat sendiri. Pusat Tahfiz Al-Taqwa sebagai penerbit, kita mencetak sendiri. Muka surat dia muka surat 8. Yang ini buku lama. Jadi tengok muka surat 8. Cuba baca yang bawah, ulaskan. Penting. Masdar dalam fi'il sulasi tidak ada wazan atau pola yang baku. Untuk itu kita harus menghafalnya dan banyak membaca. Yang kedua, masdar dalam fi'il selain sulasi sudah baku. Kita tinggal mengkiaskannya. Yang ketiga, masdar mim dalam fi'il sulasi jarang digunakan. Yang keempat, masdar mim selain sulasi tidak banyak digunakan. Yang kelima, isim zaman jarang digunakan. Yang keenam, isim makan selain fi'il sulasi jarang digunakan. Yang ketujuh, huruf akhir bina lafif hukumnya seperti dalam bina nakis. Yang ke-8, huruf awal bina lafif ketentuannya seperti dalam bina misal. Yang ke-9, tidak semua fi'il sulasi dalam isim alatnya. Moga-moga tuan-tuan perempuan semua selalu ulang-ulang lah. Kena ulang, tak boleh kena ulang-ulang. Baik. Pelajaran pelajaran fi'il madhi bina sahih. Cuba Syahid Hafiz pula. Ini baca. Baca sini. Ni baca ya. Ini baca. Kita ambil ni Ni baca. pun dia macam Ini pun baca juga dia suruh tukar Quran ini yang ini okey tadi, minta maaf. Bagi muka surat 9 muka surat 9 buku baru, semua yang dibagi itu adalah kita sendiri kena bacalah. Kita kena baca semua. Kalau kata nak suruh Hafiz baca, jadi mungkin makan masa.
Ini buat apa seperti Macam Quran ni kita tukar katabah. Maza katabah. Okey, cuba sebutkan. Cuba sebut kita tunjukkan. Contoh kalau yang dia bagi perkataan yang kat bawah tu, mufradat kat bawah tu, dia suruh tukar dengan contoh maza qara'a hasanun huwa qara'a al-qisata. Tu contoh kita tukar qisatan. Contoh kalau kita nak tukar katabah, lepas tu kita tukar qara'a tu kita tukar dengan katabah. Maza katabah hasanun huwa katabah qisatan. Kita tukar macam kalau tuan puan-puan nak tukar ta'allama, maza ta'allama hasanun wa zaidun. Maza ta'allama hasanun wa zaidun huma ta'allama ar-risalata. Kita cuma tukar apa perkataan yang dekat bawah ni dengan perkataan qara'a. Ambil tukar daripada bawah tu naik ke atas. Tunjuk. Habis semua yang lain. Bagi contoh. Contoh lagi maza syariba at-tullabu wa syaribu al-sahifata. Tunjuk dekat mana? Tunjuk lagi contoh. Lagi maza ghasala at-tullabu hum ghasalu al-labisa. Tukar kita tukar semua tu. Lagi contoh lagi bagi. Lagi bagi. Maza akalta ya Faridu akaltu al-khubza. Asal apa kena tukar? Kita apa ni supaya kita latihkan untuk bercakap ni. Kita latihkan untuk bercakap. Baik, Ustaz Farid minta ulaskan sikit perkara ini. Pasal nak kena tukar, uraikan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sebelum mengenai tukar tak tukar ni, saya suka untuk menghuraikan nombor 8 tu sebab dia very important. Nombor 8 muka surat yang ke-8. Dia kata penting. Maknanya benda ni adalah muhim jiddan, iaitu very important. Pertama sekali tuan-tuan, masdar dalam fi'il sulasi tidak ada wazan, tidak ada wazan yang khusus. Okey, maka kita kena menghafal dia lah ataupun membelek kamus. Perkara yang pertama tuan-tuan perlu tahu adalah masdar. Masdar sulasi ni apa? Fi'il sulasi maknanya adalah noun dia. Contoh daraba yadribu, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Daraba yadribu darban. Darban ataupun darbun, matikan ra, itu adalah dipanggil sebagai isim masdar. Isim masdar ni semua fi'il tak sama. Untuk fi'il sulasi dia berubah-ubah. Fataha yaftuhu, yaftahu futuhan. Jadi dia tak sama isim masdar ni. Jadi isim masdar untuk fi'il sulasi, tuan-tuan highlightkan di mana? Di fi'il sulasi. Tidak sama. Okey. Yang rubai, yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu semua decentralizekan, diseragamkan sama. Itu boleh kita hafal. Tapi fi'il sulasi memang tak, kita kena hafal daripada buku atau daripada kamus. Kalau tak ingat, buka kamus, dia akan huraikan, dia akan sebut. Itu yang pertama. Okey. Perkara yang penting yang kedua yang tuan-tuan mesti dan perlu wajib tahu. Apa dia tu? Masdar dalam fi'il selain sulasi menggunakan kaedah qiyas. Apa makna selain sulasi? Sulasi ni 3 huruf Sulasi, fi'il sulasi mana fi'il 3 huruf. Selain daripada itu, yang fi'il yang 4 huruf, yang 5 huruf, yang 6 huruf, semua itu menggunakan kaedah qiyas. Apa qiyas? Decentralize kan? Okey? Tuan-tuan nampak Yang pertama, masdar fi'il sulasi tidak sama. Yang kedua, masdar
selain daripada fi'il sulasi itu decentralizekan, disamakan, diseragamkan. Perkara yang ketiga, tuan-tuan perlu tahu. Tak apa, kita ambil masa lama sikit ni. Sebab apa? Ini adalah mukaddimah sangat penting. Semua pengajian Ya. Ada 5-6 muka surat kita itu, jadi tak perlu kita bersama ini. Ya. Sebab apa saya suka, Banyak yang muka surat yang menyentuh mengenai perkara ini ya. sebab apa saya suka tekan yang awal-awal ni? Saya tekan lama. Sebab apa? Sebab saya tidak mahu tuan-tuan kecundang di pertengahan. Sebab sebahagian orang tengah-tengah dia, susah ya. Pening ni sebab awal dia tak hadamkan dengan baik. Itu saya selalu tekankan masdar sulasi yang pertama, yang kedua masdar selain fi'il sulasi. Itu kena highlight kan. Okey? Supaya tuan-tuan tak pening dah. Lepas ni mudah je. Yang awal ni paling penting. Perkara yang ketiga yang tuan-tuan, puan-puan perlu tahu, masdar mim dalam fi'il sulasi jarang digunakan. Masdar mim dalam fi'il sulasi, fi'il 3 huruf, jarang digunakan ni, masih diguna pakai, cuma jarang-jarang. Ni. Nampak muka surat nombor 8? Dah shoot Tak semua dalam ni. Jangan kita tak akan lari tajuk. Semua dalam nota ni. Cuma kita ubah dalam bahasa Melayu je. Itu je. Tak, kalau kita baca sebiji-sebiji dia akan jadi pola yang baku. Tuan-tuan pening nanti apa itu makna pola yang baku? Makna yang kita panggil apa, yang statik. Okey. Tuan-tuan ingat poin penting yang nombor 3 adalah masdar mim daripada fi'il sulasi masih digunakan. Cumanya tak sekerap masdar biasa. Dia ada 2. Nanti tuan-tuan akan belajar dia ada 2 masdar. Satu masdar mim, satu masdar yang biasa, isim masdar, noun. Jadi dua-dua ni noun, cuma yang berbentuk mim, masdar mim itu penggunaannya sedikit. Okey. Perkara yang keempat yang tuan-tuan mesti kena tahu, masdar mim selain sulasi yang tidak ikut wazan fa'ala itu jarang digunakan. Masdar mim tu apa? Masdar mim tu mudah tuan-tuan nak tahu. Dia ada huruf mim depan. Terjemah dia sama. Contoh daraba yadribu darban. Lagi isim masdar mim dia apa? Madraban. Terjemah madraban dengan darban maknanya sama, pukulan. Tuan-tuan tak perlu pening dari segi terjemahan, nafsu tarjumah, same translate, iaitu terjemahan yang sama. Yang berbeza adalah bentuk sirah dia. Darban pukulan, madraban juga pukulan. Okey? Nampak Bila mana pengarang kitab dia letakkan perkara yang penting, itu perlu di-highlightkan dan perlu ditekankan. Okey? Masdar yang mim selain sulasi yang tidak ikut wazan fa'ala, selain daripada wazan fa'ala lah. Selain, maksud tak ikut tu makna selain, bahasa Melayu kita selain daripada wazan fa'ala. Itu jarang digunakan. Dia masdar mim ni sebenarnya zaraf, masdar mim isim maf'ul, masdar mim zaraf isim makan, isim zaman, kemudian masdar mim isim maf'ul tu semua benda sama. Nanti tuan-tuan akan belajar, jangan risaulah. Nanti kita akan sebut. Cuma saya tak beri penerangan contoh. Tuan-tuan sebab tak ada contoh. Tak ada contoh, tuan nampak. Seterusnya, perkara yang kelima, isim zaman jarang digunakan. Yang keenam, isim makan selain fi'il sulasi jarang digunakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isim zaman ni zaraf lah, maknanya menunjukkan masa. Dia jarang digunakan tau. Jarang digunakan. Contoh daraba yadribu darban. Apa isim zaman dia? Apa dia? Ya syahir? Madraban. Isim makan madraban juga. Zaman. Madraban samalah. Jadi nak memberitahu dia adalah maksudnya waktu pukul atau tempat pukul, tapi jarang-jarang digunakan. Cuma dari segi hafalan dipraktiskan begitu.
Tuan-tuan perempuan faham Madribun madribun. Dia sebenarnya dia ada madrib, ada atas wazan maf'ilun, ada atas wazan maf'alun. Dia ada cara dia. Nanti kita hurailah. Okey, tuan-tuan boleh faham Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengenai dengan zaraf, isim zaman, isim makan. Zaraf tu apa? Zaraf itu adalah isim zaman, isim makan. Itu jarang digunakan, ada tapi jarang. Macam kita sebutkan 2-3 hari yang lalu, iaitu mengenai dengan mat'am. Mat'am tu apa? Daripada ta'ama yat'amu. Mat'am tu tempat makan, restoran, kantin, tempat makan. Nampak? Mat'am itu isim makan tu, atas wazan maf'alun. Maqaha tu tempat minum kopi, kafe. Itu zaraf tu, maqaha atas wazan maf'alun. Masjid atas wazan maf'ilun. Tempat sujud, tempat semayang. Itu semua isim makan. Tapi dari sudut isti'amal, penggunaannya amat sedikit. Kalau di pelajar-pelajar pondok, ini memang cukup hafal lah dia, hafal punya laju. Tapi sekadar hafalan. Penggunaannya jarang-jarang digunakan. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus lagi. Huruf akhir bina al-lafif sama seperti bina naqis, iaitu nak bagi tahu fi'il yang 3 huruf akhirnya itu huruf ilat. Bina naqis macam qadi, ia tu huruf ilat di hujung. Bina al-lafif seperti bina misal, iaitu di awalnya huruf ilat. Awal tu huruf fa fi'il tu huruf ilat. Kemudian yang terakhir, tidak semua fi'il sulasi ada isim alatnya. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan pukul sama rata isim alat semua ada. Tidak. Tuan-tuan kena ingat setiap apa yang ada semua fi'il ni, tak semua ada isim alat. Kadang-kadang ada pun tak diguna pakai. Tuan-tuan faham Macam tuan-tuan belajar nahwu saraf, adakah diguna pakai semua kaedah dalam Quran? Quran guna berapa banyak je? Sebab tu kita ada guna kitab kata dasar Al-Quran tu. Hadam kata dasar Al-Quran tu. Sebab itulah kaedah yang digunakan. Kaedah nahwu saraf ni banyak. Tuan-tuan kena tahu tu. Dari segi isti'amal, penggunaannya itu amat sedikit. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita berpindah kepada muka surat yang ke-9. Muka surat ke-9 ini semua tuan-tuan masih dalam level yang pertama Sebab itu saya selalu tekan kepada tuan-tuan puan-puan supaya hadamkanlah, fahamkanlah dengan sesungguh-sungguh mungkin dalam level yang pertama ni. Ini yang menentukan tuan-tuan akan terus ataupun tidak. Sebab tuan-tuan bila tak faham level yang pertama, tuan-tuan akan rasa, "Uish, level kedua tak sesuai untuk kami belajar ni. Level ketiga tak sesuai kami belajar ni sebab susah ni." Itu yang saya selalu tekan sangat-sangat. Inilah modal tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Fahamkan level yang pertama ini dulu sebelum melangkau level-level yang berikutnya. Walaupun moderator tak bagi masa panjang kat saya, tapi saya tahu level yang pertama ni tuan-tuan kalau tak faham, saya takut akan kecundang. Okey? Okay, tuan-tuan hadam dan fahamkan apa yang kita bacakan. Okey. Nak level muka surat nombor 9? Sama boleh. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Dia telah masuk kepada perkara yang sangat penting. Muka surat 8 di bawah itu dia ada tulis nota. Yang ini semua tuan-tuan, puan-puan, kalau tak faham kena tanya lagi. Kena tanya lagi, kena faham betul apa yang Ustaz Farid cakap. Baik, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan daripada muka surat 8 hingga habis dia masuk ke hujung, masuk ke level 2. Ini semuanya adalah perkara yang kita kena praktis, kita kena latih. Yang ini semua kita kena latih. Kita kena latih, kita kena ada pen, kita kena tulis. Kalau kita duk baca, duk cakap, tak boleh. Mesti kita kena latih, kita kena tulis, buat. Jadi, Alhamdulillah, Ustaz Farid dah pergi ke perkara-perkara yang penting.
Mari Syahir mari duduk sebelah ya. Syahir apa nama, kita nak train mereka ini, kemudian bawah bimbingan Ustaz Farid, kemudian Ustaz Farid akan ulas. Minta okey, masukkan dalam muka surat 9 pelajaran 1 fi'il madi bina sahih. Tolong. Jangan nanti Ustaz Farid nak ambil ni. Ustaz Farid bagi Ustaz Farid cek. Nanti Ustaz Farid akan bantu. Kamu buat dulu bagi ulasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana pada muka surat 9 ni, dia ada bagi ayat, contoh-contoh ayat untuk kita, perbualan kita lah. Jadi kalau kita perasan dekat situ, madza qara'a Hasanun, maknanya apa yang Hasan telah baca. Jadi kita boleh tukar fi'il tu dengan contoh-contoh kat bawah. Macam dekat bawah ada makna tulis, makna belajar, minum, mencuci. Jadi dengan perkataan-perkataan kat bawah ni kita boleh tukar fi'il ataupun isim. Isim pun ada juga. Kopi, madu, nasi, piring, pakaian. Cuma kita nak kena sesuaikan. Okey, contoh kita tengok yang pertama Madza qara'a Hasanun huwa qara'a al-qissata. Okey, kalau terjemah apa yang Hasan telah baca. Dia telah baca satu kisah. Kita boleh tukar. Kita tukar kepada makan dan nasi. Okey. Pertama fi'il dulu. Fi'il tu kata kerja, kita tukar dengan qara'a. Kita tukar qara'a tu, kita jadikan dia akala. Madza akala Hasanun. Lepas tu apa yang Hasan telah makan? Huwa akala ar-ruzza. Kita tukar al-qissata tu, kita tukar dengan ar-ruzza. Dia makan apa? Dia makan nasi. Jadi kita boleh tukar. Ataupun kita tengok bawah dia pula, dia ada tulis kat situ Madza qara'a Hasanun wa Zaidun. Apa yang telah Hasan dan Zaid itu baca. Huma qara'a ar-risalata. Mereka berdua telah membaca satu kisah, satu surat. Okey, lepas tu kita tukarlah. Kita tukar syariba dengan qahwah. Kita tukar kata kerja minum bawah dia tu. Lepas tu isim dia kita tukar dengan qahwah. Kopi. Okey. Macam madza syariba Hasanun wa Zaidun. Apa yang Hasan dan Zaid telah minum? Huma syariba al-qahwata. Mereka berdua telah minum kopi. Jadi kita boleh tukar. Jadi ini akan memudahkan kita untuk bercakap dalam bahasa Arab lah. Ataupun kita boleh ambil ghasala as-sahna. Kita boleh tukar fi'il tu mencuci, dan isim tu kita tukar dengan piring. Kita tengok contoh yang ketiga Madza qara'a at-tullabu. Lepas tu kita tengok jawab dia apa? Hum qara'u as-sahifata. Apa yang pelajar-pelajar tu telah baca? Mereka telah baca majalah surat khabar. Baik, berhenti sekejap. Tuan-tuan, puan-puan, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan, puan-puan. Bila kita dah masuk ini, kita nak buat ayat ini, kita kena faham. Perkataan-perkataan itu kita kena faham. Jadi, sangat-sangat mustahak ada kamus. Betul tak Ustaz Farid? Sangat mustahak ada kamus. Puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, kena cuba dapatkan kamus. Kita di sini, pelajar-pelajar kita menggunakan kamus bahasa Melayu, bahasa Arab. Edisi ketiga. Ini adalah keluaran Oxford. Keluaran Oxford Fajar. Harga dia berapa Ustaz Farid? RM33 ya. Jadi pergi ke kedai-kedai buku di tempat kita, kalau ada buku tu beli-beli. Tapi kalau nak beli dekat kita ni pun boleh. Kena masuk postage lah, RM10 juga. RM33 kita jual lah. 33. Jadi sangat mudah. Kita akan ajar sangat mudah ni. Kita tak boleh nak langkau lepas tu kita tak tahu macam mana nak guna, nak cari kamus. Memang perkataan ni beribu dah banyak macam-macam dah. Tapi macam mana kita nak cari perkataan-perkataan dia, esok kita akan tunjuk macam mana kita nak cari perkataan-perkataan daripada kamus. Nak cari makna-makna. Dia ada banyak dia bagi, kadang-kadang kita tak tahu. Macam mana kita teraba-raba lagi. Ini besok insya-Allah kita akan buat. Baik, sambung balik ni nanti Ustaz akan urai, cek tengok. Ustaz tolong ambil nota apa yang perlu yang ditekankan. Dia akan
buat latihan, kita sedang praktis latihan pengajian tasib bawah pelajaran 1 fi'il madhi bina suai. Okay, kita sambung pada line yang ketiga tu. Madza qara'a at-tullabu. Apa yang pelajar-pelajar tu sedang baca. Hum qara'u as-sahifata. Mereka membaca surat khabar. Telah membaca surat khabar. Okey, kita tukar pula fi'il dia dengan ghasala dengan as-sahna, mencuci dengan piring. Okey, kita tukar madza ghasala at-tullabu. Lepas tu kita tukar as-sahifata tu dengan as-sahna, piring-piring. Apa yang sedang pelajar-pelajar tu telah basuh? Hum ghasalu as-sahna. Mereka telah membasuh pinggan-pinggan, piring-piring. Ataupun tengok bawah dia pula, madza qara'at Zainabu. Hiya qara'at riwayatan. Apa yang telah Zainab baca? Dia telah membaca novel. Kita tukar ta'allama dengan ataupun kita tukar ghasala dengan malabis. Madza ghasalat Zainabu. Apa yang Zainab telah basuh? Hiya ghasalat al-malabisa. Dia telah basuh baju-baju, pakaian-pakaian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat yang ke-19, nak mengajar kepada kita dua perkara yang penting. Dalam ayat ini sudah pastinya ada verb dan ada subjek. Verb dan subjek itu wajib. Kalau tidak ada, maka tak berlaku ayat. Jadi di situ kita lihat seperti mana dibacakan tadi, madza qara'a Hasanun. Ini saya nak bercakap dengan seseorang tentang seseorang yang lain. Contohnya Syahir, saya nak bercakap dengan Syahir, apakah orang A sedang buat? Jadi saya tanya, madza qara'a Hasanun ya Syahir? Apakah yang Hasan baca wahai Syahir? Okey. Jadi dia pun sebut huwa qara'a, dia membaca. Hasan tu membaca apa, baca apa. Kita boleh ubah ratusan ribuan fi'il, kita boleh ubah. Madza qara'a, madza akala Hasanun. Apa yang Hasan makan? Madza syariba Hasanun. Apa yang Hasan minum? Madza, apa lagi? Takallama Hasanun, yang Hasan cakap. Beribuan kita boleh ubah. Okey. Jawapan dia huwa akala, huwa syariba, apa benda. Letak dia punya objek di hujung. Huwa akala as-samaka, huwa syariba al-qahwata, minum air. Itu cara nak buat ayat. Ini perlu dipraktiskan. Tuan-tuan, kalau pelajar-pelajar praktiskan ini, setiap hari benda ini saja mereka cakap, insya-Allah mereka akan boleh berbahasa Arab. Tetapi dengan syaratlah, jangan hanya berpada dengan buku. Tuliskan verb. Qara'a, akala, syariba, fataha, semua tulis. Barulah tuan-tuan boleh memahami bercakap bahasa Arab dengan baik. Yang kedua, sama, dia bagi ayat yang sama supaya mudah. Madza qara'a Hasanun wa Zaidun. Hasan dan Zaid, dua orang. Maka bila tambah seorang lagi jadi dua orang, maka jawapannya bukan huwa lagi, huma. Okey, huma qara'a, ada alif tu. Ada alif. Qara'a, huma akala, huma syariba, ada alif. Alif Kalaulah letakkan ramai orang, madza qara'a at-tullabu, madza qara'a al-asatizatu, madza qara'a al-a'immatu. Apa yang imam baca, apa yang ustaz-ustaz baca. Jawapan dah bertukar. Jadi hum qara'u, hum akalu, hum syaribu. Nampak tak Bila perempuan qara'at Zainabu, maka jawapan dia hiya qara'at.
Kalau dua orang perempuan letak huma qara'ata, huma akalata, mereka dua makan apa? As-samaka. Lagi huma syaribata. Boleh Begitulah yang seterusnya. Yang bawah itu adalah maza qara'ata. Ini kita nak mukhatab, bercakap dengan seseorang. Kita nak bercakap dengan seseorang yang lain. Di hadapan kita ni nak bercakap dua orang. Contoh Ustaz bercakap dengan Syahir. Maza qara'ta ya Syahir. Maza akalta ya Syahir. Menggunakan kalimah anta. Nampak qara'ta tu. Ta tu makna anta lah. Maka Syahir jawab. Qara'tu, akaltu, syaribtu, apa benda. Aku minum kopi. Aku minum Nescafe. Aku minum teh tarik syai halib. Okey. Maza qara'ti ya Maryamu. Apa yang kamu baca wahai Maryam? Ni perempuan, qara'tu, jawapannya sama. Cuma bila perempuan diletakkan qara'ti sebab anti, bukan qara'ta. Kalau dua orang, qara'tu ma, jawapannya qara'na, kami. Okey? Boleh Begitulah yang seterusnya tuan-tuan kena perhati dan tuan-tuan praktiskan, insya-Allah. Inilah satu-satu cara untuk memantapkan dan juga untuk memartabatkan bahasa Arab di mata masyarakat. Boleh. Jadi perkataan-perkataan dia dah bagi kat bawah tu lah. Kataba, ta'allama, syariba. Cuma dia bagi tak banyak lah. Tuan-tuan kena senaraikan puluhan ataupun ratusan. Tuan-tuan nak jadi hebat kena ribuan. Ribuan verb fi'il. Tuan-tuan tulis. Kemudian tuan-tuan cakap. Praktis. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan akan merasai kemanisan dan mudahnya berbahasa Arab. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar itu saya serahkan kepada moderator, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Saya minta Syahir. Saya ulang lagi sekali lah. Tuan-tuan, puan-puan semua kena faham. Yang betul-betul belajar sistem, metod yang dibawa oleh Ustaz Syamsul Ma'arif yang belajar khatam ialah Syahir dan Hafiz. Mereka dua ni mereka dapat khatam. Tenaga pengajar datang dulunya daripada Magelang. Jadi apa yang mereka belajar dulu, yang sangat dulu yang mereka dapat, kita nak cuba usaha kita berlatih. Baik, untuk nak menutup kita punya kelas ini, minta Syahir ajarkan kita bagaimana kita nak ubah-ubah kataan ini supaya tuan-tuan puan-puan kita nak habiskan kelas tasrif kita. Cuba tunjukkan bagaimana untuk latihan bagi tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Ambil ini semua, banyak muka surat ni. Ini semuanya latihan yang kita buat, praktik. Praktik. Besok kalau insya-Allah saya tak lupa, kita akan sampaikan 9 jurus. Kita akan ceritakan 9 jurus pesanan Ustaz Syamsul Ma'arif untuk menguasai pengajian Nahu dan Sorof. 9 jurus kita ikut, inilah sebagai panduan kita macam mana kita nak menghayati ilmu Nahu dan Sorof. Dia ada satu buku Ustaz Syamsul buat. Tapi tak payah, kita hanya ambil poin dia. Dia ada 9 perkara. Dia ada 9 perkara, kita akan baca poin-poin dia sebagai panduan kita. Kita kena yakin betul-betul. Dapat itu sebagai panduan, kita akan menambah semangat untuk kita belajar. Baik, sila tutupkan yang kita punya ni, bagikan latihan-latihan macam mana cara nak buat latihan-latihan. Untuk muka surat 10. Cuba tengok muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada latihan ni dia sebenarnya tugas kita sebenarnya kita akan tukar mufradat dengan ayat yang sesuai lah. First kita kena tukar fi'il. Dan kedua, macam Ustaz Farid cakap, kita kena tukar objek dia lah, apa yang sedang berlaku. Macam contoh, kita mata hajja abuka. Bila ayah kamu berhaji, buat haji lah. Lepas tu jawapan dia, abi hajja qabla sitti sanawatin.
ayah saya berhaji sebelum maknanya sebelum 6 tahun lah. Jadi kita tukar. Okey, kita tukar dengan roda. Contoh, mata roda abuka. Ya, cari sana boleh. Boleh. Sama. Okey, kita pergi ke kamera lah. Dia mengajar kat kamera. Dia mengajar kat kamera lah. Okey, kita mengajar sana. Okey. Okey. Mata hajja abuka, bila ayah kamu telah berhaji. Lepas tu jawapan dia abi hajja qabla siti sanawatin. Sebelum 6 tahun ayah saya berbuat haji. Lepas tu kita tukarlah fi'il dia. Kita tukar contoh. Mata radda abuka al-jawwalata. Kita tukar. Bila ayah kamu mengembalikan motor. Kalau kita tengok dekat terjemahan bawah ni, kita tukar. Radda mengembalikan, lepas tu al-jawwalah motor. Jadi kita tukar radda dengan jawwalah. Kita masukkan objek sekali dekat soalan ni. Okey, kita tengok balik. Mata, kita tengok, kita tukar. Mata radda abuka al-jawwalata. Okey, kita buat ayat dekat soalan dia macam ni. Lepas tu kita jawab apa? Abi radda al-jawwalata qabla sitti sanawatin. Ayah saya memulangkan motor sebelum 6 tahun. Jadi kita tukarkan dengan pekerjaan lain. Contoh, kita tukar hajar ni, kita tukar dengan atamma. Lepas tu kita masukkan objek dengan al-amala. Motor tu kita tukar dengan al-amala. Okey, kita tukar, kita tengok. Mata atamma abuka al-amala. Bila ayah kamu menyempurnakan kerja. Lepas tu kita jawab abi atamma abi atamma al-amala qabla sitti sanawatin. Ayah saya menyempurnakan pekerjaan sebelum 6 tahun. Jadi cara kita nak buat kerja dengan macam tu lah. Dengan cara-cara yang macam tu. Sangat mudah. Lepas tu kalau bezanya kalau fi'il madi, kalau kat sini kalau perasan dia kena tambah alif. Huma hajar dia kena tambah alif. Sebab apa? Dua orang yang buat. Jadi kalau kita nak masukkan tukar roda, kita tambahlah alif dekat ni. Huma roda, mereka berdua sedang buat. Supaya kita tahu. Nanti insya-Allah besok kita akan belajar bab fa'il dhamir lah. Nanti akan lebih jelas macam mana untuk menggunakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Syahir. Jadi kita dah sampai penghujung. Kita akan habis pengajian kita, pengajian Nahu dan Sorob. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan yang bersabar menyertai kelas kita pagi ini, kita ucapkan berbanyak terima kasih. Jika ada apa-apa silap dan salah daripada kami, kami mohon berbanyak-banyak maaf. Dan moga-moga semua akan berterusan memberi semangat untuk belajar dan juga kita melibatkan orang-orang lain, ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga. Baik, kita sudahi, kita rehat lebih kurang dalam 5 minit. Ustaz Farid dan Ustaz Agong akan sambung pengajian bahasa Arab Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.